Hai semua, saya Dr. CK. Hari ini saya nak kongsi sikit info berkaitan pengurusan kelapa sawit. Jadi kelapa sawit ialah satu cash crop di Malaysia, adalah satu tanaman yang menjana sumber ekonomi penting bagi Malaysia. Jadi dekat sini saya nak kongsi sikit aspek keperluan asas bagi sawit dan juga ciri-ciri botani dan sikit info berkaitan pengurusan seperti baja dan juga tanaman sawit. Pertama sekali mari kita lihat apa keperluan asas untuk sawit, dan memang di Malaysia kami mempunyai iklim yang sesuai untuk tanaman sawit kerana pertama sekali sunlight, cahaya ada minimum 6 jam sehari, suhu pun ideal 22 sampai 30 darjah Celsius, taburan air di kebanyakan area di Malaysia memang optimum antara 1500 sampai 3500 mm setahun. Jadi lepas itu mari kita lihat kesesuaian tanah. Jadi tanah di Malaysia pun kebanyakannya adalah sesuai, hanya kami tidak cadangkan tanaman pada kawasan Chelun di mana topografi dia lebih daripada 25 degree Celsius. Kebanyakan tanah di Malaysia adalah okey. Kalau katakan tanah yang tak ideal, contohnya tanah berpasir, tanah ini laterite ataupun pit soil, semua ini memang kami ada cara untuk menguruskan dia. Dan kebanyakan tanah di Malaysia, CEC dia, ion exchange capacity dia tak tinggi. Itu sebabnya kami perlu tabur baja secara melata dan juga dengan frekuensi yang tinggi, dan setiap kali itu kadar tu tak perlu terlalu tinggi kerana tanah CEC rendah ini keupayaan dia untuk simpan nutrien tak sebagus dengan tanah yang ada CEC tinggi lah. Jadi sekarang mari kita lihat sikit info asas berkaitan botani sawit. Sawit ketinggian dia boleh sampai 30 meter. Lepas itu penghasilan pelepah setahun tu antara 35 sampai 50. Kalau kita nak simpan optimum punya pelepah kerana terlalu banyak, dia akan menjejaskan penghasilan buah dan juga akan menjejaskan ini aktiviti operasi penuaian buah. Jadi untuk case itu kita simpan 35 sampai 38 pelepah lah setiap tahun. Buah tantan yang boleh dihasilkan setahun pokok tu antara 10 sampai 12, berat tandan antara 20 sampai 30 kg. Planting density, kepadatan tanaman tu antara 136 sampai 160 bergantung kepada ini jenis material jugalah. Jadi jangka hayat ekonomi 20 sampai 30 tahun. Seterusnya mari kita lihat pengurusan bagi anak benih. Jadi untuk anak benih ini sangat penting kerana baby yang sehat tu dia akan tentukan potensi sawit tu masa kita pindah ke kebun ladang. Jadi beberapa faktor yang kita nak ambil berat ialah contohnya air, serangga, penyakit, baja dan juga aktiviti melumpai, weeding. Jadi air tu kalau boleh untuk peringkat nursery memang kami showkan letak sprinkler system, silam 2 kali sehari. Jadi lepas itu untuk kawalan serangga, sembuh racun serangga apabila perlukan, dan juga ada kawalan kulat seperti Coralia, semua itu penyakit. Jadi kita pun kena pantau dengan serius, dan kalau perlukan kita pun kena sick bay ataupun kita kena asingkan dia untuk pokok-pokok yang terjangkit itu untuk anak pokok sawit. Lepas itu melumpai, kita biasa program kita sebulan sekali pada kawasan antara polybag dengan polybag di tengah-tengah semua itu. Jadi kita guna jenis yang contact herbicide. Lepas itu baja kita boleh mula letak untuk apabila sepasang daun sudah keluar lah. Banyak yang letak control release fertilizer, sembuh baja foliar pun okey. Jadi bukan itu sahaja, kita juga kena pandai untuk pilih pokok sawit yang sehat dan normal. Kadang-kadang kita ada masalah runs, di mana anak benih sawit itu kan dia tidak sehat. Contohnya dia terbantut ataupun daun dia punya pelepah dia tak buka dengan sempurna. Jadi semua ini kena kami pilih, dan kalau yang off spec punya kita kena buangkan dia. Bukan itu saja, bakal anak benih juga memainkan peranan penting dalam dia punya tumbesaran lah. Jadi ini boleh rujuk kepada pengusaha, ini nursery operator, mereka akan kongsi apa jenis bakar, apa ciri-ciri dia, dan kadang-kadang ia bergantung juga kepada kepadatan jenis tanah. Baik, lepas nursery kami akan mula dengan pindah tanam ke kebun. Jadi dekat kebun tu
Ini landscape design dengan leka bentuk dan pembinaan jalan utama serta jalan kecil, housing path, access, semua ini sangat penting. Jadi bukan itu sahaja. Ini intensity, berapa jarak antara pokok dengan pokok dan berapa pokok ditanam untuk per hektar tanah, semua pun penting. Jadi biasa dekat tanah gambut pit soil, density dia boleh tinggi sikit dalam 160 per hektar. Lepas itu ada yang ikut dalam mereka yang 9 meter dalam 9 meter dalam 9 meter punya density dia adalah lebih kurang 136 per hektar. Kalau 8.8 meter punya dia boleh sampai 148 per hektar. Jadi ini pun boleh dipengaruhi oleh ini bakar-bakar jenis material, oil palm planting material, jenis bakar sawit. Lepas itu kita pun boleh lihat lagi, jadi kalau untuk kawasan-kawasan yang katakan berbukit, bercerun tu, kita kena buat tanam secara teles atau platform. Semua ini kita pun kena ambil berat. Jadi kalau kawasan yang low lying area, kita kena ambil berat terhadap dia punya pengurusan air, takut banjir semua itu. Dan seterusnya masa kita pindah tanam tu, jadi untuk anak pokok ini kita boleh untuk 1 tahun pertama tu kita boleh letak ini mulching system, kita boleh tutup, jadi untuk kurangkan ini pertumbuhan rumput-rumput liar, dan ia juga boleh bantu untuk jimat baja. Jadi itu sahaja untuk sesi perkongsian pengurusan sawit dari ciri-ciri aspek botani, iklim, dan juga pilihan anak pokok sampai baru pindah tanam. Akan datang kita akan kongsi lagi banyak info. Terima kasih semua.